السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنقى الأنقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك بالقيامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنقى الأنقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنقى الأنقياء السلام عليك مضلل بالغفار السلام على المستوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنقى الأنقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنقى الأنقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل عليه وعلى آله sudah dua Muhammad
bunuh Iblis jahat, melahirkan akal yang sehat. Musuh kami adalah Dajjal, peluru kami adalah selawat, sedang kami adalah kasih sayang. Pakaian kami adalah tauhid, panji kami adalah mahabbah, panji kami adalah mahabbah. Ya Rasulullah, terimalah kami, ukirkan nama kami di dalam hati. Ya Allah, letakkanlah kami di kalangan muhlasin dalam mengejar syahid. Ya Allah, letakkanlah kami di kalangan muhlasin dalam mengejar syahid. Ya Allah, letakkanlah kami di kalangan muhlasin dalam mengejar syahid. Letakkanlah kami di kalangan muhlasin dalam mengejar syahid. Takbir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita di alam roh hingga sekarang ini. Nikmat Allah tidak pernah berhenti dan kita tidak mampu nak menghitung berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat yang sentiasa berlegar dalam hidup kita, iaitu kehidupan. Yang sebelum ini belum lagi kita disebut ada. Belum ada. Jadi adanya kita ni maujud, diadakan. Tapi bukan menunjuk kita ni ada. Tetap juga keadaannya yang wujud hanya Allah. Jadi Allah menciptakan berjuta-juta, tak mampu kita hitung banyak. Hari-hari bermacam-macam Allah Ta'ala punya ciptaan penzahirannya. Kita tak mampu nak hitung yang di dalam lautnya, yang di darat, yang di langit. Sentiasa Allah menciptakan, menzahirkan. Tak mampu kita hitung banyaknya. Tetapi tetap apa yang Allah zahirkan, satu hari 1,000,000 makhluk dia kena diciptakan yang baru, yang kita tak mampu nak melihat. Satu hari 1,000,000 pun kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu melihat bahawa sesuatu itu diciptakan ada nampak kekurangan. Walaupun dari segi akal kita nampak macam ada kekurangan, tapi sebenarnya apa pun ciptaan yang hak atau yang batil Allah ciptakan, itu menunjukkan cerita Allah. Itu menunjukkan Allah tanpa memanggil cerdik pandai. Ya, Allah panggil, aku nak buat ni. Tak. Allah tak perlu memanggil untuk menciptakan sesuatu. Segala ciptaan Allah tu semuanya Rabbana ma khalaqta haza batila. Tak ada batil, tak ada sia-sia. Tapi mata pandangan kita, hawa nafsu kita yang
suka menilai dengan akal kita yang tidak waras ni, kita nampak sesuatu itu, kita rasa macam sesuatu itu kurang sempurna. Padahal Allah ciptakan tu seimbang. Tak ada yang maknanya tidak sempurna, seimbang. Kita kata Allah ciptakan buah labu pokoknya kecil, buah besar buah labu kan. Buah beringin, buah dia kecil, pokok besar. Kita kata tak adil Allah Ta'ala. Kita kata gitu, tak. Sebenarnya, bila kita duduk di bawah pokok beringin, jatuh buah beringin tu ke kepala kita. Baru kita sedar, terkena pada kita. Kalau buah beringin tu buah labu, pecah kepala kita. Baru kita sedar. Padahal Allah menciptakan tu sentiasa di dalam keadilan, dalam keadaan sesama, seimbang. Apanya yang kalau kita kata tidak adil Allah. Jadi macam mana kita nak memproses penglihatan kita supaya kita nampak seimbang ciptaan Allah? Tak lain kita menafikan apa aja yang Allah ciptakan itu adalah nak menunjukkan, menyatakan Allah tu ada. Benda yang dijadikan tu maujud dijadikan. Maujud itu untuk menceritakan ada yang wujud. Jadi tak lain apa pun ciptaan Allah, wujudullah yang kita nampak dahulu. Tapi kalau sekiranya Allah ciptakan berapa banyak pun, masih lagi kita nampak keadaan ciptaan tu kita tidak nampak siapa yang menciptakan, maka pandangan kita pandangan yang batil. Pandangan kita sendiri dah rosak. Bila sesuatu pandangan kita dah rosak, maka akan dia pergi kepada pemikiran kita. Bila pergi kat pemikiran kita, detect dia, pemikiran kita akan merasa tidak selesa. Ataupun berbalah-balah. Ataupun berada dalam kerugian. Jadi manusia yang tenang, jiwa yang mutmainah adalah dia sentiasa kembalikan kepada Allah. Sesuatu yang dia nampak, dia tidak sesuatu yang aku nampak, melainkan Allah lah dahulu. Bukanlah dia nampak lampu tu, Allah tu lampu, bukan. Dia dah menghimpun segala apa pun yang ada pada lampu tu adalah hak Allah Ta'ala. Jadi dia akan nampak hak Allah Ta'ala sebelum melihat lampu tu. Ataupun aku melihat sesuatu tu melainkan Allah lah. Maknanya bukan benda sesuatu tu Allah, tetapi ciptaan siapa sebenarnya. Kita kaji balik, lampu ni ini daripada Mesir, kristal. Manusia yang canai tak. Kita masih lagi nampak makhluk lagi tu. Kita tak beres pengkajian kita, tauhid kita. Sebab semua segala benda di dalam lampu tu tak ada satu pun yang bukan daripada Allah Ta'ala. Cuba ceritakan. Bolehkah manusia ciptakan kristal tu? Bolehkah manusia tu tanpa ilmu membuat lampu tu jadi cantik? Daripada ilmu mana yang? Jadi semua segala sesuatu kita kaji, kita akan nampak tak lain wajahullah lah. Yang memiliki keagungan dan kebesaran dia. Dia yang memberi kita pengetahuan untuk cantum-cantumkan dia. Untuk nampakkan dia terhias cantik. Siapa punya ilmu pengetahuan tu? Jadi itulah pengkajian. Kalau sampai ke situ, makna tauhid yang sebenar, tak adalah kita nampak yang lain melainkan siapa dia penciptanya tu. Allah mengatakan berlayarnya perahu bahtera di lautan tu kepunyaan aku, kata Allah. Apa maksud Allah berkata begitu? Padahal kalau kita pakai akal yang tak waras ni, kita kata ini si Fulan yang buat. Kita akan kata, tapi Allah mengatakan perahu tu berlayar tu di lautan tu kepunyaan aku. Apa sebabnya? Sebab manusia tu menciptakannya daripada pengetahuan Allah. Dan material bahtera tu, papan dia daripada kayu pokok ciptaan Allah. Apa saja material tu, paku ke, besi ke, semua ni ciptaan Allah. Adakah kita nak nampak yang lain lagi? Kalau sekiranya kita nampak yang lain lagi, maka kita berada di dalam kerugianlah masa kita tidak mentauhidkan Allah. Padahal kehidupan kita tak lain kehidupan untuk mengesakan Allah, menombor satukan Allah. Tapi pandangan kita dan nombor satukan sesuatu itu.
Bukanlah Allah jadikan sesuatu, Allah ciptakan sesuatu tu untuk supaya kita tertipu. Tetapi Allah menciptakan tu supaya nampak siapa penciptanya. Punya cantik Allah SWT tadi. Berbagai-bagai perumpamaan. Tak terhitung kita. Kita kata belum dapat hidayah lah. La haula wala quwwata. Berapa banyak perumpamaan yang Allah bagi. Yang kita ini masih lagi leka, masih lalai lagi. Kita buat-buat tak tahu, kita tutup dinding penglihatan. Kita kata tak ada apa pun. Kita tak dengar pun apa ni. Cerita-cerita tentang kekuasaan Allah, dia tak dengar. Padahal hari-hari, setiap waktu, kita ni sentiasa diperlihatkan, disuluh oleh Nurullah, Nur Muhammad, untuk menyatakan ilahun wa Allah lah. Allah lah yang ada. Allah lah yang ada. Tapi kita membuat pengakuan pula. Kita pula. Maka itulah. Kita susah nak mengesahkan Allah. Sebab masih banyak lagi pengakuan-pengakuan lagi. Masih lagi kita tak beres. Bila kita tak beres dengan Allah, wa hablum minallah, maka kita takkan dapat beres dengan makhluk. Sebab nak beres dengan makhluk sekeliling kita, kita harus beres dengan Allah dahulu. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tapi kalau hablum minallah gagal, nescaya juga dengan makhluk pun lebih gagal. Sebab apa? Kesan dia daripada kita kenal diri, kenal Allah, kita akan membawa kepada apa yang makhluk, apa yang kita lihat, semuanya mengarahkan kepada esakan Allah SWT. Tapi kalau kita tak mengenal diri, mengenal Allah, kita tak dapat wadah mana pandangan, pendengaran, penglihatan kita, pemikiran kita tak dapat mengarahkan, mengesakan kepada Allah. Sebab kita menutupinya dengan keakuan diri. Sebab apa keakuan diri itu bahaya? Sebab dengan keakuan diri itu iblis jadi sombong. Iblis jadi takabur. Aku lebih baik. Orang yang bila dia banyak beramal, Rasulullah kata, tapi dia tidak kenal Tuhan, lebih bahaya hidup dia. Sebab diri dia rasa dah hebat, dah banyak. Tapi kalau orang kenal diri, kenal Allah, dia tidak akan rasa kehebatan pada diri dia. Dia akan merasakan bahawa inilah hak Allah SWT, bukan hak aku. Kehidupan ni kehidupan Allah, cerita ni cerita Allah. Ada orang mengatakan mana boleh si Haji ni cakap begitu. Kita ni kan Allah ciptakan untuk menyembah Allah. Dia kata. Sebab Allah dah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Dia pakai ayat tu. Jadi kita ni, ayat tu mengatakan hamba ni maknanya dia tak ada. Jadi kita melakukan sembah, ketaatan, itu semata-mata kita ni dah tak ada. Maknanya dialah yang menyembah diri dia sendiri. Kita jangan tafsir ikut kepala kita, kepahaman kita. Kita harus tafsir mengikut ahli Allah. Hanya yang dapat menjelaskan tafsir ni ahli Allah. Kalau kita sekadar jadi ulama-ulama yang biasa ni, maka kita punya tafsir kita bukanlah tepat. Bukan saya cakap tak betul, kurang tepat. Tapi yang tepat betul-betul adalah ahli Allah. Sebab ahli Allah menafsirkan mengikuti sebab-sebab turun ayat tu berlaku pada kehidupan kita. Tu tadi turun ayat tadi pada kehidupan Allah. Ataupun kehidupan yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Bila Nabi SAW ataupun Nabi-Nabi yang lain dah tutup, dia turun kepada para wali Allah. Wali-wali Allah melakukan makam-makam dia. Kehidupan-kehidupan dia adalah berlandaskan kepada mukjizat ayat-ayat Quran. Maka tu dia boleh menjelaskan. Turunnya ayat tu kepada Rasulullah SAW begini. Turunnya kepada kita pula, bagaimana cara penafsiran dia. Kalau kita tak betul meletakkan tafsiran tu,
kita akan kebingungan nak pakai macam mana. Sebab dia tak alakan kepada Rasul, kita tak faham turunnya ayat tu. Dan kepada kita macam mana kita nak gunakan, kita tak faham. Kita sebut contohlah. Kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu masih lagi kalau tafsiran, kalau biasa kita akan mengatakan kita memuji kepada Allah, betul tak? Segala puji bagi Allah, kita memuji pada Allah, Alhamdulillah. Maknanya siapa kita tu masih tak komplit lagi. Dan kalau kita meningkatkan lagi kepada hakikatnya, kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu, sekalian yang ada, itu memuji kepada Allah. Sekaliannya semua yang Allah jadikan, memuji kepada Allah. Tak. Itu hakikat. Tak sampai juga lagi. Belum komplit lagi. Sampai kepada tafsiran Muhammad. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka mengatakan, semua yang ada memujimu ya Allah. Tidaklah sama seperti engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Itu tafsiran Muhammad. Tafsiran Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bagi Allah, semua yang ada memuji kepadaku. Tidaklah sama aku memuji diriku sendiri. Ada ke tafsiran Allah SWT? Pasti ada lah. Allah yang menciptakan ayat tu, Allah yang tahu menafsirkannya. Jangan salahkan saya pula. Jadi penafsiran yang kita nak pakai bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mesti kita faham sebenarnya Allah lah memuji diri dia sendiri. Barulah sampai kepada dinding tauhid. Kalau tidak, kita mengatakan ada engkau, ada aku lagi, masih ada dua. Aku puji engkau ya Allah. Sampai pada Muhammad kata semua yang ada memuji engkau tidaklah sama seperti engkau memuji. Tu nak sampai dah tu. Last sekali Muhammad sampai mengatakan apa? Semua sekalian yang ada ini tidak layak memujiku, melainkan aku yang tahu memuji diriku sendiri. Cuba kita duduk keadaan maqam tu tadi. Kalau kita tak menghilangkan diri kita, kita tidak akan dapat. Kita tahu sebutnya macam disebutkan tadi. Semua yang ada memujiku. Tapi kita tak dapat duduk rasa. Cuba rasakan. Kita dah tak ada. Kemudian kita rasakan semua yang ada sentiasa memuji kepadaku. Dan tidak layak semua itu memuji. Melainkan aku yang tahu memujiku. Cuba duduk makam tu. Maka dikatakan tadi. Sudah lebur, dah tak ada. Itu memang betul pun sebenarnya kita tak ada. Barulah dikatakan sampai Isra' wal Mi'raj. Itu satu ayat itu. Dan bayangkan berapa banyak ayat-ayat, kalimat-kalimat Allah yang membawa semua ke situ. Mengesakan Allah. Bukan berhenti pada hakikat. Dia mesti syariat, tarikat, hakikat, makrif, komplit keempat-empat tu tadi. Bukanlah saya akan mengatakan ini maknanya syariat ini kita tinggalkan. Tidak sekali-kali kita akan meninggalkan syariat. Keempat-empat ni seiringan, kata Nabi SAW. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Kalau kita ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat tak ada. Tak sempurna juga Nabi cakap. Katalah makrifat ada, hakikat ada, tarikat ada, syariat tak buat. Tak boleh, tak sempurna juga Nabi. Jadi nak sempurna ke keempat-empat ni seiring. Cempedak tadi saya beli cempedak. Kalau cempedak je saya sebut nama je cempedak. Jalan tadi tak bayar. Cempedak lah cempedak. Itu baru syariatnya aje. Menyebut-nyebut aje. Tapi saya berhenti. Kita tarikat pergi ambil. Potong lepas tu kita nak goreng katalah. Bawa tu masih lagi tarikat goreng tu. Bila makan, bila terasa tu bau hakikat. Tenggelam, tembal isi. Rasa dia tu. Hakikat tu rasa cempedak tu tadi. Makrifat dia, siapa yang bagi rasa makrifat tu? Jadi ada tertinggal tak saya cakap? Ada tertinggal tak? Tak ada tertinggal. Tetap ada syariat, tarikat, hakikat, makrif. Jadi apa pun keadaan kita mesti ada
Cuma manusia dia kadang-kadang dia tak faham. Dia kata, oh, kita buat syariat je lah. Mana boleh. Kita solat syariat pun cukup dah. Mana boleh. Syariat tu, kalau solat tu syariat tu maknanya kosong ialah. Nampak pada zahiriah lah, berdiri, rukuk, sujud. Tak ada rasa lah. Tarikat tu kita kena tahu perjalanan. Perjalanan tu kita kena tahu dalam perjalanan tu siapa yang bergerakkan. Ke kita yang digerakkan ataupun kita bergerak sendiri. Jadi sebenarnya hakikatnya kehidupan kita, siapa yang gerakkan saya ke sini? Siapa yang gerakkan nafas saya turun naik? Siapa yang gerakkan lidah saya untuk berkata-kata? Kalam daripada siapa yang berkata-kata ni? Dan kita mendengar tadi dengan pendengaran siapa? Kita melihat, kita berhidung nafas, semuanya siapa? Adakah kita nak merasa kita lagi? Tak ada dua sebenarnya, hakikatnya adalah dia. Diam kita. Berkata kita, bergerak kita, semuanya kita dah pakai dia. Kalau manusia yang tak faham, tetap dia akan tak faham, dia akan menuduh kita ni mengaku Tuhan. Oh, ilmu si Aziz ni ilmu Mansur Alash. Oh, ilmu si Aziz ni Wahdatul Wujud. Sesat ni. Oh, ilmu si Aziz ni ilmu apa ni? Sesiti jenah. Harus dipancung. La haula wala quwata illa billah. Tak dapatlah kita maknanya mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Masih ada kesyirikan lagi. Kalau kita menuduh orang-orang yang betul-betul mengesakan Allah, ya, orang-orang yang betul-betul Nabi SAW, Nabi Khidir, para wali Allah, ketika dia disalib, dibunuh, dikorek biji matanya mengatakan sesat. Khalifah di waktu itu mengatakan dia sesat. Dikorek biji mata, dipaku, disalib. Ketika itu yang datang siapa untuk meraihkannya tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, dia, para wali, malaikat semua turun menyaksikan bahawa orang yang betul-betul duduk di jalan Allah SWT. Kita memandang kepada luaran, tetapi sebenarnya dalaman dia itu adalah sentiasa mengesakan Allah. Dalam keadaan disalib dan dibunuh pun masih lagi dia tenang rasa memandang wajah Allah yang berseri-seri. Tenang wajah dia. Dia bukan pengompak, dia bukan penyamun. Lain wajah orang yang betul-betul dengan Allah ni, wajahnya berseri-seri, tenang aja. Apa pun keadaan dia terima, redha ketentuan Allah. Sampai peringkat ke situ. Tapi kalau kita sendiri baru pengajian ini aja kita mengatakan sesat, mengatakan tak betul, macam mana kita nak teruskan untuk nak mengesakan Allah ni tadi? Berat benarlah kehidupan kita ni. Buta sangatlah kita ni. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran kan, barang siapa yang ketika di dunia ni buta, kelak nanti di akhirat lebih teruk buta dia lagi. Dan mereka terkapai-kapai, tak temu jalan. Dah buta, nak temu jalan ke mana? Barang siapa di dunia ni bukan matanya yang buta, tetapi mata hatinya tak mau nampak. Padahal dia tahu bulan, bintang, semua tu ciptaan Allah, tapi dia tak mau memahaminya. Berat. Jadi kita banyak sekarang ni menghadapi manusia yang begitu. Manusia-manusia yang disebut tadi kepura-puraan. Manusia yang bertopeng. Jadi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak akan kenal orang-orang begini. Tapi bukanlah tujuan dia nak cari orang salah orang, bukan. Tapi kita tahu supaya macam mana kita nak memproses untuk memperbaiki manusia-manusia ini. Bukan sekadar kita tahu dia berada di tempat yang salah ataupun batil, tetapi bagaimana caranya kita nak menyelamatkan, untuk menolongnya.
Jadi itu yang kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ni bukan tujuan untuk kita nak mendapatkan taraf ketinggian. Dapat taraf ni, tak ada. Itu maknanya masih lagi kita ni berada di peringkat yang bawah lagi. Kalau kita berhajat nakkan tingkatan ni tak. Dia kalau duduk dalam keadaan kita ni mengenal diri, mengenal Allah, kita sentiasa utamakan Allah, tak ada keakuan diri. Prosesnya itu je aja. Jangan lari tajuk. Ya. Macam mana pun dia bagi martabat tinggi, macam mana pun tetap mengesahkan Allah. Ini jelas contoh Nabi Muhammad SAW. Gudang ilmu. Allah Ta'ala kata dia gudang ilmu. Segala ilmu ada pada Rasulullah. Tapi masih lagi Rasulullah bermohon apa dengan Allah? Jangan biarkan aku mengurusi diriku sendiri, ya Allah. Walau sekelip mata, walau sedegup jantung. Jadi kita dah tahu bila gitulah yang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Kita nak jadi umat yang terpilih betul-betul tak bersama dengan Rasulullah SAW. Kita harus begitu. Kita tak mengutamakan ketinggian ilmu. Bukanlah saya cakap tak boleh belajar ilmu. Belajar ilmu. Tapi jangan memandang tinggi ilmu itu lagi. Tapi kita memandang siapa yang punya ilmu. La ilmalah. Tak ada ilmuku. Serahkan balik setelah kita belajar. Serahkan balik. Jangan bawa ilmu tu. Saya datang sini, saya tak bawa ilmu, saya tak tahu. Sentiasa sepanjang perjalanan saya Taman Melati daripada Kuala Lumpur ke, saya tak ada rasa saya nak bawa ilmu, nak sampaikan ilmu. Sebab saya tak ada ilmu. Habis apa yang nak sampaikan? Yang kita nak sampaikan, la ilma lana, tak ada ilmu. Illa ma'alam tanah. Melainkan apa yang Allah nak bagi ni Allah nak bagi kan. Tak ada saya nak nyusun nak apa. Tapi kalau orang tu dah belajar, dia nak nyusun tu bukan kata tak betul. Tu cara dia begitu. Tapi cara saya dia begitu. Yang tak ada ilmu ni, yang jahil ni, cara saya gitu. Saya menunggukan apa yang Allah suruh. Oh, hebat ke? Bukan ke hebat. Itu yang saya tahu. Hilangkan diri, tak ada keakuan diri, ilmu semua tak ada. Waktu nanti apa yang Allah suruh khabarkan, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat Qudus, khatir Rabbani lintas datang saya cerita. Semua saya anggap bukan saya tapi dia. Jadi pendengar-pendengar pun janganlah dengar ini kalam saya tak punya kalam. Dan jadikanlah orang yang mendengar YouTube atau dengar yang hadir ni, jadikan pendengar yang kita mendengar ni dari pendengaran Allah. Baru akan melekat. Sami'na, mendengar, wa ata'. Jadi kita makhluk Allah yang taat. Taat sebab apa ketaatan? Sedang kurniaan Allah. Ketaatan. Serupa dengan orang-orang yang bila dia makin dia kenal diri, makin dia kenal Allah, ada tak perasaan dia kasih sayang dia? Kemarin dulu saya dah cerita kan, kasih sayang ni kalau kita sekadar kita lihat kasih sayang sesama makhluk tu belum beres lagi, belum selesai. Adakah kita kenal Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah tu betul-betul? Kalau kita kenal betul-betul Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah dari sisi Allah, dengan iblis pun kita pandang kesian, kasih sayang. Minta maaf saya cakap. Jangan marah saya pula. Si Haji ni dengan iblis buat baik pula. Bukan. Bila kau dah nampak kasih sayang, Allah menciptakan. Itu daripada kasih sayang Allah, Allah menciptakan iblis, malaikat. Jadi siapa yang menciptakan iblis, malaikat tu? Dengan kasih sayang. Kita tak faham. Kita ingat, tapi itu saya cakap tadi, mengajilah betul-betul kenal diri, kenal Allah. Kamu tidak akan ada musuh. Dan kamu membenci untuk merasa ada musuh. Sebab musuh kamu nombor satu adalah keakuan diri. Cukup kamu jaga tu je. Jangan ada keakuan diri. Itulah musuh paling besar. Yang lain akan beres. Itu tadi. Memang hawa nafsu ni memang berat lah. Hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, macam mana kita nak? Kerana Rasulullah SAW bagi tahu. Sahabat tanya, bagaimana kami nak menghalang ataupun melemahkan hawa nafsu kami?
Sedangkan engkau ya Allah, hawa nafsu engkau ya Rasulullah dah ditundukkan. Kami punya hawa nafsu tak dapat ditundukkan. Rasulullah kata apa? Tak ada jalan kenal Allah. Bila seseorang tu dah kenal Allah, dia akan bersifat malu, dia bersifat takut kepada Allah. Takut macam mana? Takut ada keakuan diri. Dan dia akan jadi sifat malu. Malu tu, malu. Malu pun bukan semua orang boleh dapat. Cakap ya boleh lah, malu pada Allah. Kalau dah malu betul-betul dengan Allah, ya Allah, saya tak tahu nak cakap. Dia punya akhlak dia. Tengok Rasulullah SAW sebagai contoh. Makan buah korma tu salah satu. Angkat buah korma tu, kita biji dia macam tu embus. Biji campak kelepuk-kelepuk kan. Rasulullah tak ada kunyah-kunyah biji korma tu dekat. Dia tak ada keluarkan, nampak orang nampak biji tu keluar daripada mulut dia. Dia keluar tu. Dia tahu elok-elok. Kita kelepuk macam kacang, kulit kacang kita buat kan. Nampak. Dia malu, dia makin menebal. Maaf apa. Akhlak dia makin, orang yang makin lama makin malu dengan Allah makin berakhlak. Tu. Dia punya sujud dia je punya romantik, dia punya sujud dia tadi dengan Allah Taala. Tu. Dia cerita ya Allah. Engkau yang bagi aku rasa sujud ni ya Allah, nikmat ni ya Allah. Dia boleh berdialog. Dan kalau dia dengar dialog daripada Allah membalas, engkau adalah hamba-Ku yang terbaik. Dia takut, dia malu, ya Allah, engkau yang baik ya Allah, aku tak tahu benar. Dia akan membalas dengan perasaan malu, bukan diri dia. Kalau dipuji, dia malu. Dia malu nak mengatakan, orang kata kau ni bagus. Malu dia pada Allah. Malu dia luar biasa begitu. Jadi kita tengok, orang yang mengaji kenal diri, kenal Allah ni, dia automatik akhlak dia tadi. Akhlak dia ikut contoh akhlak yang telah dididik oleh Allah. Selepas kematian ibu Rasulullah SAW, Rasulullah dah lahir, ayahanda ni dah wafat kan? Betul? Kemudian berapa tahun, umur dia 7 tahun ke 6 tahun? Ibunda tercintanya wafat. Kemudian berebut-rebut nak membela, nak menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada paman dia, Abu Talib, macam-macam nak jaga. Ya. Malaikat bidadari pun nak menjaga. Malaikat pun nak jaga. Tapi apa yang Allah Subhanahu Taala sebut? Muhammad, aku yang boleh. Ya Allah. Jadi Nabi Muhammad akhlak dia siapa yang didik? Allah. Tu dalam surah Al-Fat tu. Cuba baca. Dia mempunyai akhlak yang khuluqin azim. Maknanya siapa yang bagi gelaran tu? Allah. Jadi akhlak yang baik dia adalah Allah Ta'ala. Jadi Allah turunkan Nabi Muhammad untuk melihat akhlak Allah Ta'ala. Jadi akhlak Allah Ta'ala tu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan betul-betul. Kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita akan memandang akhlak Nabi SAW untuk kita jadikan kehidupan. Itu kita punya kehidupan. Iaitu apa yang Nabi bawa dalam kehidupan. Dia tak mau ada keakuan diri Nabi Muhammad SAW. Mana ada? Ya Allah, tempalah diri aku, ya Allah. Aku tak nak, aku tempa diri aku sendiri, ya Allah. Sebab akhlak aku ni engkau juga yang train. Macam Maradona tadi. Dia train oleh jurulatih dia. Dia satu peringkat satu. Tapi ini daripada awal lagi Nabi Muhammad SAW dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhlak dia. Jadi orang yang belajar beruntung, yang belajar kenal diri, kenal Allah ni, Allah lah sendiri akan mendidik akhlak kalian masing-masing. Berapa untungnya. Tapi kalau tak mau ke arah belajar kenal diri, kenal Allah, minta maaf saya cakap. Awal-awal lagi dah tolak. Kata ni pengajian baru si Ajis ni. Dah baru pula. Daripada zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, inilah dia. La ilaha illallah. Kenal kita sampai kita ni tak ada yang ada wujud hanya Allah. Kita belajar sifat 20. Sekarang nak belajar sifat 20 nak dengar pun susah. Yang dengar adalah nyanyi-nyanyi. Wujud dan buat nyanyi.
Tak jadi kita kalau buat nyanyi je. Wujud tu kadang-kadang nak belajar pun setahun. Tu pun tak lulus ke tidak entah. Wujud tu je. Yang main-main. Oh, tak ada pula orang mengatakan sifat 20 ni apalah ni. Dia pelekehkan tadi. Oh, jangan. Bila dia soal nanti wujud tu macam mana wujud? Engkau ni wujud ke maujud? Jangan bantai kita pun wujud juga. Jangan. Kita maujud. Maujud tu apa? Maujud tu tak ada. Habis ni ada. Dia ada kan kerana nak menceritakan diri dia yang wujud. Weh, susah juga. Kau daripada awal lagi kau dah menolak. Berat lah. Kau dah memang pakaian kau tak ada lah kan. Ilahail. Itu bila wujud aja pertama tak beres. Apa pun kau buat amalan tak beres. Minta maaf saya cakap. Tak beres. Sebab ada pengakuan diri. Ya Allah, aku dah buat ni, apa kau nak balas? Jadi manusia yang kurang ajar. Manusia yang tiada akhlak. Tapi kalau kita belajar betul-betul kita bertambah berakhlak, takut kita nak buat pengakuan. Ya Allah, engkau yang buat, ya Allah, ibadah. Engkau yang bagi aku ibadah 5 tahun ni, ya Allah. Engkau yang bagi aku ilmu kenal engkau, ya Allah. Kau tidak aku jahil, ya Allah. Sentiasa dirasakan gitu, bersyukurnya Allah yang melakukan. Dia tak mau mengaku, malu nak mengaku dia yang melakukan. Untung betapa manis yang hidupnya tadi. Ini yang kata Nabi Daud dengan anak dia Nabi Sulaiman. Ya Allah, dia mohon pada Allah, tunjukkan pada aku teman aku kat syurga nanti. Rupanya orang begini, orang yang hidup dia tak mau ada keakuan diri. Ini rezeki daripada engkau, ya Allah. Aku bersyukur. Ini tepung daripada engkau, ya Allah. Engkau jadikan gandum. Segalanya dia fikirkan Allah semua dah. Sampai diri dia pun tak ada lah. Orang macam ni teman kau, wahai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tempat kau di syurga ni, inilah teman kau. Maknanya Nabi-Nabi pun kagum orang yang begini. Orang begini, ya Allah Ta'ala suruh Nabi SAW duduk. Nabi duduk. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati. Surah Al-Kahfi Allah Ta'ala kata, Muhammad, duduk engkau bersabar. Bersabar. Duduk engkau bersama orang yang siang malam pagi petang mengingati aku je. Jadi hidup dia nampak dia tak ada lain dah. Tak ada lain hidup dia. Dia hanya memikirkan. Dia tahu Allah je. Ya Allah. Manis. Kita tak dapat duduk makam je. Kita tak nampak. Kita ingat apa ni. Buang dunia lah. Macam-macam kita nilaikan orang macam tu. Compan camping lah. Jalan seorang tengah jalan dah. Tak ada hidup kerana ni. Keras masalah. Apa ni tak jadi gila macam ni. Kita punya kepala tak ingat macam tu. Padahal kita jangan fikir gitu. Kalau orang yang ahli Allah, dia akan hidu. Orang begini dia menabur nur di sekalian kampung tu, di keliling kampung. Dia dah dapat makom dia sendiri dah. Jadi dia tak nak kerja lain dah. Dia nak sentiasa dengan Allah. Siang malam 24 jam. Jadi dia selindungkan Allah orang begini. Kerana orang begini adalah ibarat dia bayang-bayang Allah di muka bumi. Bukan saya cakap Allah tu ada dua. Ni bayang-bayang Allah di muka bumi, Allah Ta'ala kata. Ibaratnya. Kalau kau jumpa wali Allah, aulia aku seolah-olah kau menjumpai aku. Kerana kau nak menjumpai aku sangat sulit, kata Allah. Dan kalau kau jumpa waliku, kekasihku, aulia Allah, kau dah berjumpa aku. Kerana lebih susah menjumpa waliku. Melainkan orang ahli Allah, orang yang belajar kenal diri, kenal Allah, pasti dia akan jumpa dengan kekasih Allah, wali-wali aulia Allah. Inna aulia Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Pasti kita akan selalu berjumpa dengan mereka. Pasti kita berhidupan dengan mereka. Itu tadi. Tapi kalau orang tak mengaji kenal diri, kenal Allah, dia tak boleh nak hidu. Dia tak tahu aroma dia sedapnya duduk dengan orang begitu. Kita dah biasa solat dengan, minta maaf saya cakap, imam tu bukan ahli Allah. Minta maaf lah saya cakap lah, bukan kat sini lah. Dia bukan ahli Allah, balik-balik kita solat begitu je. Satu hari nanti dah 20 tahun, dah 30 tahun, kita tak pernah solat dengan ahli Allah. Asyik imam sudah, imam ni, bukan saya cakap dia tak ahli Allah. Macam-macam imam hebat-hebat. Tapi kita terpikat dengan suara dia paling kuat pun. Tapi kalau kita pernah solat sekali dengan ahli aulia Allah, ahli Allah,
Dia angkat kita punya rohaniah. Menangis menjeji air mata kita. Tak pernah kita rasakan kemanisan khusyuknya solat. Itu kalau kita jumpa, kita dapat solat dengan awliya Allah. Sebab dia dah sentiasa tak ada keakuan diri. Jadi engkau bukan solat dengan dia. Itu tadi. Dia leburkan kau. Kau nak suruh dia jadi imam, dia pastikan kau lebur dulu. Tu. Dia akan pastikan kau lebur dulu. Baru dia angkat takbir. Dia ngangkat kau sekali mi'raj. Kalau tidak dia kata apa? Berdosa aku. Kalau aku jadi imam, aku tidak dapat bawa naik makmumku. Pernah dengar cerita tak kita ni Rasulullah SAW bila habis solat bagi salam, pernah satu ketika Rasulullah panggil orang yang solat berjemaah dengan Rasulullah secara berdua. Rasulullah tanya, kenapa kamu tak solat? Ibarat gitulah Rasulullah tanya. Kan saya solat berjemaah dengan kamu ya Rasulullah. Engkau solat bersama tetapi tidak engkau naik mi'raj dengan. Sebab masih ada keakuan di diri. Jadi Rasulullah ramai kata 500 orang berjemaah dengan Rasulullah. Rasulullah tahu seorang tu tak naik dalam bakul Rasulullah untuk mi'raj. Bukan saya buat cerita. Kita kalau jadi imam, kita nakkan semua makmum naik sekali. Betul? Berjumpa dengan Allah, betul tak? Tu. Tapi kalau kita sendiri pun tak tahu nak jumpa dengan Allah waktu bila. Ada yang cakap tadi, kita waktu solat ni, Allah Ta'ala ni macam mana? Dia tak beres diri dia sendiri. Dia sebagai imam, dia sebagai ketua untuk memimpin manusia kepada Allah, dia sendiri tak faham. Dia ingat tugas imam tu mudah aja. Kena ada hakikat wal makrifat dia. Syariat dah cantik dah. Tarikat ada, jalan. Cari hakikat, dapat tak jumpa jalan tarikat tu hakikatnya apa? Habis hakikat makrifatnya apa? Kita kena tahu keempat-empat. Kau sembahyang menghadap mana? Kalau orang Melaka lagi, dia tak tahan kita kalau belajar dengan orang Melaka. Dia maki hamun dulu. Tapi dia sayang lah tu. Tapi dia ngajar. Tak tahan dia. Dia tanya ni, kiblat kau mana? Dia kata. Lah, kita kata kiblat menghadap, kiblat Kabatullah lah. Dia kata. Itu kiblat apa itu? Kiblat tubuh, dia kata. Kiblat yang betul-betul ni menghadap siapa? Itu tadi. Apa kita? Baru buat menghadap kiblat, belum angkat takbiratul ihram lagi. Kiblat dia. Kiblat ada banyak ke? Dia kena tahu syariat tu kan tubuh. Tarikat tu hati. Hakikat tu kan nyawa. Makrifat tu kan roh. Jadi masing-masing ada kiblat dia. Kiblat tubuh tu menghadap Kaabah tu. Kiblat tubuh baru. Kiblat hati menghadap mana kiblat hati? Baitul Ma'mur. Pernah tengok ke Baitul Ma'mur? Tak pernah. Lah tak lepaslah tarikat. Kiblat pun tak lepas lagi. Macam mana kau nak hadap? Kiblat nyawa mana? Tadi dah hati. Baitul Ma'mur nyawa. Harash Allah. Lagilah tak pernah tengok harash Allah. Makrifat apa? Roh. Roh kau menghadap kepada Allah. Bukan tubuh kau yang menghadap. Roh kau. Kerana roh kau berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad lah kenderaan untuk sampai kepada Nur Zatullah. Tak pernah dengar lah si Aziz ni. La haula wala quwwata. Apa yang kau solat ni hari-hari? Kau solat aja tonggak-tonggik ke? Kau tak mau faham ke khusus? Nak dapat khusyuk. Allah Ta'ala kata. Kena kursus. Cari orang yang arif-arif ni. Supaya angkat takbiratul ihram. Kita sampai roh kita. Sampai kepada Nur Muhammad. Kenderaan kita sampailah kepada Nur Zat Allah Ta'ala. Leburlah. Barulah kita rasakan semuanya dalam berdiri, rukuk, sujud,
duduk antara sujud, semuanya dia belaka, dia menyembah diri dia. Baru boleh kita sebut. Sebab kita dah tak ada. Mi'raj tu ketiadaan. Yang ada hanya Allah lah menyembah diri dia sendiri. Bukan ada dua. Itulah jalan dikatakan syariat, tarikat, hakikat, marifat. Jangan salah satu tertinggal. So, bukan benda ni susah, tapi benda ni jalan untuk nak sampaikan kesenangan. Setiap kesusahan tu, dalam susah nak menempuh jalan Allah, Allah bagi senang. Tak boleh kita cakap susah. Dalam susah tu, belum habis susah lagi Allah dah bagi senang menempuh jalan Allah. Manis hidupan kita nanti bila kita faham. Tapi carilah betul-betul pembimbing untuk membimbing kita sampai kepada kiblat yang betul-betul. Nanti solat tu baru kita faham. Solat tu adalah menyambung diri kita kepada Allah, dan bila kita nyambung, kita lebur, tak ada kita, dan selama ni memang kita ni tak ada. Itu jawapan dia. Itu makna solat. Jadi solat tu adalah dia dengan diri dia. Solat baru boleh khusyuk. Kalau lagi kan usolli aku sembang kau. Dah ada aku engkau kan. Tu berat tu. Berat, masih lagi nak engkau punya kalam, engkau punya kudrat, engkau punya kehendak. Engkau rasa kau tak nafikan, terbedil, kau tak tukarkan. La hayyun, tak ada hidup kau melainkan hidup kau. Tidak ada pendengaran kau melainkan pendengar. Tidak ada perkataan kau perkataan. Tidak ada pendengaran kau pendengar. Tidak ada kehendak kau, tidak ada kudrat kau melainkan kudrat kau. Pastikan, yakin bahawa engkau tak ada tu semua. Lemah lonlai, tak bermaya, tak boleh buat apa. Itu kedudukan kau. Baru kau angkat tadi, kau tak rasa kebesaran Allah. Dia yang membesarkan diri dia. Subhanallah, khusyuk. Baru angkat habis tu ya. Tu Rasulullah, dua keadaan Rasulullah ketika angkat takbir tu. Allahu Akbar. Tenang, setenang-tenang diri dia semua. Kedua, Rasulullah angkat takbir Allahu Akbar, menggelagak macam air mendidih dalam dada Rasulullah. Takut ada keakuan diri. Subhanallah. Jauh beza cara solat kita. Jadi cari keakuan yang mananya tidak ada keakuan diri. Keakuan dia je. Bermain dalam kehidupan kita. Bahagialah hidup kita. Ini yang nak kita sampaikan kepada umat Islam. Kepada semua manusia. Beruntungnya kita mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain yang lebih mustahak dalam hidup kita. Ajar diri kita. Yang paling mustahak apa? Modalku, kata Rasulullah, adalah mengingati Allah tanpa ada keakuan tu. Itu maknanya modal. Modal kita. Kita ni tak ada apa benda pun. Modal kita macam nak berniaga lah. Modal kita berapa ribu? 1,000 lah modal. Tapi kalau tak ada modal belum berniaga. Mana boleh. Jadi modal kita kita tak ada modal apa benda. Tak ada apa benda. Hidup kita adalah Allah lah. Jadi jangan tukar tajuk. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita bagi Ustaz, Zaid, saya Latif, untuk panjang. InsyaAllah. Untuk teruskan insyaAllah. Jabariyah. Jadi bila kita renung-renung balik, bila kita kaji balik sepanjang hidup kita, sebenarnya kita tak pernah jumpa pun orang yang jahat, orang yang bunuh orang ke, orang isap dadah ke, orang rogol orang ke. Dia berkata, alah, aku buat benda ni memang Allah dah jadikan aku macam ni. Hakikatnya segala contoh-contoh yang diberikan, kerisauan-kerisauan, paranoia, ketakutan tak tentu pasal terhadap para ahlillah ini, dengan menyatakan takutnya terjatuh dalam lembah akidah yang terpesong seperti Jabariyah
Qadariyah ke apa sebagainya. Contoh-contoh yang diberikan itu sebenarnya bila renung-renung balik, pernah tak kita jumpa orang isap dadah, dia kata aku isap dadah ni memang Allah dah tentukan aku isap dadah. Hakikatnya kita tak pernah jumpa pun. Itu ketakutan-ketakutan hantu Jabariyah yang diwujudkan oleh sangka buruk terhadap ilmu ketuhanan yang sejati. Mengisahkan Allah, matan-matannya pun ada, seperti la haula wala quwata illa billah, seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti ayat-ayat seperti wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Ayat-ayatnya seperti Rabbana la takilna ila anfusana tarfata a'yunin wala aqalla min dhalika wala ila ahadin min khalqika. Itu semua adalah doa yang ma'thur. Itu semua adalah hadis yang sahih. Itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita berkenaan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Aziz. Oleh kerana itulah orang-orang yang telah berjaya dalam hidupnya, seperti para awliya pada zaman silam yang telah menabur jasa dalam sejarah Islam, seperti Tok Kenali, Datuk Bahaman, Mat Kilau, Tok Gajah, semuanya berpesan dengan pesan-pesan yang sama, iaitu dalam hidup ini jangan sampai kamu terlihat wujudnya diri. Uraiannya panjang, perlu berguru, perlu menadah untuk mendapat sesuatu yang bernilai. Sesungguhnya geliga sakti tidak dapat datang secara percuma, bergolek di hadapan mata, jatuh ke riba begitu saja. Kerana wujudnya kita ini atas muka bumi pun dilahirkan oleh ibu. Semuanya bersebab. Semuanya mempunyai sebab. Sebab musabab. Tidak ada manusia yang wujudnya dia itu seperti cerita kartun. Ting ada. Itu cerita kartun. Jangan percaya cerita kartun. Jangan bagi anak-anak tengok cerita kartun. Rosak akidah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Nak belajar alif bata pun ada guru. Cuba kenang-kenangkan balik. Siapa guru? Nak mengambil ilmu alif macam ini, ba macam ini bentuk dia, ta macam ini bentuk dia. Cuba kenang-kenangkan balik masa kita masuk tadika ke pasti ke apa. Ada guru ni yang mengajarkan kita. Itu alif bata pun ada guru. Tiba-tiba dalam beragama tak payah ada guru. Ilmu mana yang kau pakai tak payah ada guru. Engkau tu nak dapat alif bata pun kau ada guru tau. Kau ada guru, tiba-tiba nak berilmu, kau nak beragama, kau anti dengan slogan mencari guru mursyid. Datang daripada mana doktrin anti mengambil agama ini? Daripada dada orang-orang soleh, para awliya, arif billah, alim ulama yang benar-benar mengenal Allah. Jadi kalau engkau yang mempunyai doktrin sedemikian, anti terhadap slogan carilah guru mursyid, maknanya engkau telah membawa benda baharu dalam agama. Wa iyyakum muhdatsatil umur,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas, hati-hati dengan perkara baru. Kalau tidaklah Sayyidina Uwais Al-Qarni itu bersusah payah mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sudah sah keislaman kalau hanya duduk diam-diaman dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dah Islam dah. Tapi Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak puas. Ingin tetap dia menatap wajah Rasulullah, berjalan kaki. Mencari apa? Mencari ihsan. Islam tak cukup, mesti beriman. Iman tak cukup, mesti berihsan. Barulah bagaikan bola yang ada angin. Kalau bola tak ada angin, Maradona tendang pun dia boleh pergi 10 meter je, tak boleh masuk gol sana. Tapi kalau ada angin yang secukup rasa, angin yang sejati di dalam bola itu, Maradona tendang daripada gawang gol sini boleh masuk gawang gol sana. Tetapi orang yang sama, kalau angin dalam bola tak cukup, bila dia tendang boleh pergi 10 meter je. Itulah dia agama bila tidak ada ihsan. Bagaikan tayar yang pancat, dia akan jadi gelong. Kehidupan akan jadi canggung. Malang sekali kalau orang-orang yang canggung ini diangkat pula dalam masyarakat. Sesatlah umat. Wal'iyadu billahi min zalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan ingin mengajak kepada sahabat-sahabat semua mendoakan orang yang memberikan wakaf, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diluaskan rezeki. Di antaranya benda yang diwakafkan ini, kotak merah ni, yang wayar merah ni, itu adalah solar. Itu kuasa solar. Itu disambung dengan kuasa solar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi solar itu adalah hamba Allah lah yang wakafkan. Padam pula. Jadi dia solar ni diambil daripada energi matahari. Matahari ni pula adalah cahaya-cahaya yang lahir daripada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Matahari dalam tu lah, kan? Allahu nurus samawati wal ard ni ayat Al-Quran. Jadi di antara langit dan bumi ni ada matahari. Jadi cahaya tu memang cahaya daripada Allah lah. Sebab tu cahaya ni tak putus-putus. Jadi cahaya tu, kan, sumber cahaya matahari ni adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh rakam, masukkan dekat dalam bateri, boleh pula menghasilkan energi. Scientifically memang semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Scientific tu, apa yang diberitahu oleh tuan guru kita, very scientific. Patutnya saintis-saintis pun masuk Islam, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jagalah hidayah ini. Allahumma zidna wa la tanqus alaina. Mudah-mudahan Allah tambah, tidak mengurangkan hidayah di dalam dada yang telah tertancap. Diberikan rezeki luas yang tidak terhingga, rupa Islam, iman dan ihsan. Allahumma zidna wa la tanqus alaina ya karim ya fattah ya alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya, rahmatnya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghala tujukan ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada keakuan diri kita. Menafikan keakuan diri kita, itulah di antara kedua yang dikatakan kalimah sakti la ilaha illallah. Menafikan dulu la ilaha illallah tu maknanya menafikan dan menghala tujukan kepada keesaannya juga. Itulah yang sebenarnya hala tuju kita. Tak susah dan tak senang pun. Kalau yang mereka yang berbalah-balah, dia akan mengatakan macam-macam lah kan, mengatakan macam-macam ilmu baru dan sebagainya. Itu maknanya dia dalam keadaan keakuan diri lah kan, maksudnya dia tak benar-benar memahami, bukan hanya menyebut la ilaha illallah je, tak tahu apa benda, kosong je, tak ada sebut apa. La tu maknanya mengimani, la ilaha illallah tu mengimani, meyakini. Sebenar-benarnya yang seperti yang talk daripada tahun lepas sampai ke tahun ni, itulah yang diulang-ulangkan untuk supaya kita teguh, diperteguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang teguh tu siapa? Dia lah, bukan kita. Tak ada. Nampak? Sampai tahap tu yang kita nak menafikan adanya keakuan diri kita. Apa yang sempurna pun kita tak nampak, kita semua dia je. Itu yang sebenar-benar kita memperbetulkan apa yang silap kita sebenarnya. Itulah dosa kita yang paling besar, itulah mengadakan keakuan diri. Itu. Jadi kita ni sedar dalam keadaan apa yang kita buat. Contohnya 25 tahun dahulu kan, betapa hebatnya seorang contohnya lah seorang apalah kepakaran yang dia buat kan, tapi dia dulu menyatakan diri dia. Tapi bila dia dapat wadah ni kan, dia ketepikan ilmu dia dapat wadah ni, saya nak cakap dia menyatakan yang dulu tu, dia mengesakan kembali, menyerahkan kepada keesaan tadi. Itu yang sebenar-benarnya orang yang paling betul-betul berakhlak. Saya tak faham pun akhlak Nabi tu apa. Saya tak faham. Saya kan akhlak Nabi tu hanya berlemah lembut, dia baik dengan orang. Saya tak tahu. Memang betul pun itu daripada sejarah sirah Nabi. Tapi rupanya akhlak Nabi ni sebenarnya tak ada keakuan diri rupanya. Itu kita nak perbetulkan kefahaman. Kefahaman saya lah. Bukan kata orang lain. Kalau orang lain pun sama macam saya, kefahaman macam tu daripada dulu kan, kita sama-sama lah maknanya, sama-sama lah. Akhlak Nabi yang paling tinggi, khuluqul azim adalah itu yang dikatakan menafikan keakuan diri dia, betul-betul berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu punya. Jadi macam yang Ustaz cakap tadi, permulaan tadi, hablum minallah wa hablum minan nas. Berakhlak dengan Allah dahulu sebenarnya. Jadi berakhlak dengan Allah tu maknanya tak ada keakuan diri sebenarnya. Itu dia berakhlak dengan Allah. Yang tu yang sebenarnya samalah kita nak berjumpa dengan guru apa pun kan, guru ke wali Allah ke, kita berakhlak. Apa dia berakhlak dengan Allah? Berakhlak dengan Allah tu tak ada keakuan diri. Tetap menyatakan la ilaha illallah. La ilaha tu macam itulah keadaan dia. Menafikan dan menyatakan semua keesaannya. Itulah satu yang kenikmatan yang sebenar-benar kenikmat yang tak dapat ni diceritakan. Orang yang rasa, dia akan rasa lah macam mana keadaan. Dan dia tidak duduk di tempat rasa tu, tapi dia nampak siapa yang pemberi rasa tu kan. Dia tak nak ada keakuan diri dia tu. Aku rasa pun aku tak nak anggap aku yang rasa. Semua dah tak ada nak rasa. Macam mana dia lah, dia yang rasa, dia yang merasai sebenarnya keesaan yang sebenar-benar. Betul-betul tak ada dua, tak ada tiga, semua dia tunggal, esa zat dia. Jadi apa yang kita nak nyatakan dalam kehidupan kita ni sebenarnya itulah yang hala tuju yang wajib kita bawa sebenarnya untuk daripada dulu sampai sekarang. Itulah jadi kesempurnaan apa pun dalam kehidupan kita ni, apabila kita berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keteguhan, kenikmatan,
apa yang kita buat tu tak ada rasa macam susah lah, saya tak tahu, tak rasa susah. Dia rasa berkehidupan dengan Allah tu ni dia rasa tenang. Benda tu nampak susah, tapi bila dia dengan Allah ni, bila tak ada keakuan diri ni, nak cakap nikmat dia, ya Allah. Susah, memang susah, nampak susah. Tapi dia cepat je Allah Ta'ala mengaturkan dalam keadaan baik. Keluarga dia jadi baik, kan? Keluarga dia jadi cantik je. Urusan apa yang kita ada urusan kat dunia ni, cantik je. Bukan dia nampak serabut, tak ada. Malah dia nampak elok je. Tapi macam tu lah, macam mana nak cerita tak tahu, rasailah sendiri sebenar-benar kenikmatan bersama berkehidupan dengan Allah SWT. Jadi kehidupan harian kita ni sebenarnya macam seperti yang diperkatakan sebelum ni, kehidupan kita ni, apa yang kita buat ada pelajaran dia. Itu namanya olahan, kan? Olahan yang Allah Ta'ala letakkan. Tak kisahlah kita nak buat apa pun, ada pelajaran dia. Ni apa. Daripada sampai kata mandi ke apa ke, ada olahan dia. Kita tak dilalaikan dengan mengingati Allah. Rijalul la tulhihim tijaratu ala bai'un an zikrillah wa iqamis solah. Dan seterusnya lah. Tidak, lelaki yang tidak dilalaikan dengan mengingati Allah SWT. Mengingati Allah SWT itu apa? Tak ada keakuan diri. Dia menafikan diri dia betul-betul. Masuk medan perang tadi tu. Pedang perang dalaman tadi tu. Dalam hawa nafsu perang, dia masuk, dia perang dah. Jadi dia tak nyatakan siapa yang perang tu, dia tak nyatakan dia yang perang. Semua Allah lah. Diri keesaan dia lah. Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Semua dia Allah Taala dia yang apa? Ke depan tu dia memerangi keakuan diri kita sampai menyatakan esa zat dia. Itulah yang sebenarnya abadi az-zali. Nikmat yang terlalu nikmat apabila tenggelam dalam lautan ahada tadi tu. InsyaAllah itulah yang dapat saya kongsikan, dapat yang diungkapkan, apa yang telah dilintaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya pun mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang mana dengan hidayah, taufik, inayah daripada Allah SWT, maka alhamdulillah Allah SWT menyampaikan dan menghantar saya dan kita semua dapat bersama-sama pada majlis yang mulia pada malam ini. Dan semuanya ini dengan kudrat dan kekuasaan Allah SWT. Tak ada kudrat daripada kita, tak ada kudrat dan kekuatan daripada kita, daripada saya. Tak ada keakuan, kecuali semuanya dengan kebesaran Allah SWT. Allah SWT nak tunjukkan kebesaran dia dan nak tajalikan kebesaran dia. Jadi Allah zahirkan supaya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT, ayat-ayat, supaya dapat kita memikirkan, dapat kita kembali kepada Allah SWT. Jadi saya nak ambil tadi ni yang Ustaz Aziz bagi bab solat tadi kan, nak ulang untuk ingatan lah. Di mana kiblat tadi ni, yang kiblat tadi ni kita nak takbir Allahu Akbar tu, di mana kiblat yang kita duk biasa tu
Baitullah lah. Kita menghadap kiblat, menghadap Kaabah kan. Yang Ustaz kata tadi itu kiblat badan. Masya Allah. Kiblat badan baru. Kita ambil tentu lah. Belum lagi sampai 3, 4 tadi ni. Kiblat yang seterusnya tu kiblat lepas badan tadi ni, hati ya, kiblat hati tadi ni, Baitul Ma'mur tu. Baru sampai kiblat hati pula. Kita menghadap ke Baitul Ma'mur yang setentang dengan Baitullah lah, tempat di mana malaikat bertawaf kan. Baitul Ma'mur ni kiblat bagi hati. Benda seterusnya bagi roh, bagi nyawa, yang ketiga tadi ni. Kiblat bagi nyawa, itulah arash Allah SWT. Dan seterusnya yang keempat tu, kiblat bagi roh kita, itulah barulah Allah SWT. Baru kita takbir Allahu Akbar. Jadi itu yang saya belajar malam ni lah. Masya Allah, alhamdulillah, dengan hidayah yang Allah bagi, semuanya daripada Allah Ta'ala. Kita bersyukur banyak-banyak lah. Bila kita bersyukur lagi dan lagi itu, insya-Allah Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Dan saya dekat tu lah nak, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah telah menghadirkan syahid pada malam ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana hati rasa rugi sangat bila tak boleh main sini. Rasa rugi sangat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diingat sifat-sifat yang buruk dalam diri kita ni. Sebenarnya keakuan diri kita ni, keakuan dalam diri kita. Hilangkan keakuan dalam diri kita. Yang tu yang sebenar-benarnya. Jadi tak ada apa dah kot, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh Ustaz Auza'i sebagai tuan rumah, bersyukur ada Syekh Haji Latif, Pak Ngah, Pak Ustaz Syahid, semua itu semua daripada Khatir Rabbani. Syukur kita, itu semua daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kudus keluar tu. Untuk sama-sama tak lain, untuk pendengar-pendengar YouTube semua, bukan tujuan lain. Semuanya untuk mengajak kita sama-sama menomorsatukan Allah. Menomorsatukan Allah setiap detik-detik kehidupan. Sama-sama kita. Sebersungguh-sungguh betul-betul. Istiqamah yang betul-betulnya adalah menjaga hati kita detik-detik naik apas, turun dan naik kita. Istiqamah akan jaga supaya itu susah. Tapi kita ada Allah. Matikan diri betul-betul. Engkau aja yang Allah yang boleh naikkan napasku tu, naik dan turun dan berhentikan. Engkau aja yang Allah tahu nguruskan. Jangan biarkan aku sekelip mata ngurus. Jaga kat situ. Itu apa yang kita jaga kat situ. Saya pun jaga kat situ juga. Kalau saya tak jaga situ, saya pun dengan saya hancur juga. Bila kita jangan rasa nanti kan tak
Kita terus je duduk di situ, dan bila jadi nanti kita masuk keakuan diri, dia akan cepat detect, dia akan cepat berpatah balik, hilangkan balik. Itu yang kita ajar diri kita istiqamah kat situ. Bukan istiqamah kita terus ingat Allah, tak, tipu lah tu. Istiqamah tu bila kita berjanji terus menerus, dan bila jatuh cepat balik bangun, jangan biarkan lama-lama. Hilangkan balik keakuan diri. Itu istiqamah tu. Itu istiqamah. Ya, insya-Allah sama-sama. Dan saya bila duduk di sini keadaan dia, kita akan diperlihatkan Allah ayat-ayat ataupun bahasa Allah, ayat-ayat bahasa kita ni mukjizat. Ya. Ayat-ayat Quran yang kita baca ni mukjizat. Sebab dalam Quran tu tak ada satu ayat pun yang saya dah teliti kan. Yang saya yang kurang baca Quran ni, yang saya telitikan sikit-sikit tu, saya tengok tak ada yang mengatakan dalam Al-Quran tu mukjizat. Tak ada. Cuma kita je penafsir yang mengolahkan, dia mengatakan ayat-ayat Allah tu mukjizat. Ayat-ayat Allah tu mukjizat. Kalau tongkat aja pun dah. Tongkat Nabi Musa tu buat mukjizat. Cincin Nabi Sulaiman tu mukjizat. Ayat Quran tu yang kita baca tu mukjizat. Kita nak pakai apa lagi? Nak pakai tongkat Nabi Sulaiman, nak pakai apa ni, tongkat Nabi Musa, nak pakai cincin. Sebenarnya Al-Quran tu lebih tinggi lagi mukjizatnya. Tinggal lagi kita tak pandai olahkan. Olahkan ke mana? Olahkan kepada itulah tadi, kebesaran setiap satu huruf alif itu ada tempat-tempat makam daripada diri kita. Jangan ditombangkan huruf alif dalam pernafasan kita. Nafas kita turun naik itu tadi, sentiasa berhuruf alif, naik dan turun, dan berhentinya sentiasa mengesahkan Allah. Bila letakkan itu huruf alif tu kan mukjizat lah tu. Tapi kita rasa macam alah huruf alif ni, kita nak ayat yang lebih. Kita pada huruf alif kita mainkan situ, tengok. Tak tombang gitu. Berperang ke lawan musuh ke, kita tak tombang, sebab selagi nafas kita turun naik, ya, kalau tombang pun kita mati syahid. Sebab apa? Sentiasa tauhid, mengesahkan Allah, tegak mengesahkan Allah sentiasa. Tak ada istilah kalah. Itu je kita pakai huruf apa? Alif je. Sebab huruf alif jangan main-main, tu huruf mukjizat Allah. Mukjizat Allah. Bukan kita pakai barang tu, cincin tu, bukan. Bukan saya kata tak hebat, itu ciptaan. Tapi ini Allah punya hak tu, huruf tu. Huruf. Menandakan aku tu. Huruf. Tu nak nilai kan tadi. Kita baca Quran tadi, nilai tu. Nilai dia apa? Bila kita pakai. Bila baru sekadar kita mengatakan huruf tu dari alif, tapi kita tak tahu nak pakai. Tak jadilah. Jadi huruf tu tadi syariat dia tegak, alif. Dan tarikat dia memakai apa tu? Penapasan kita daripada ujung umbun sampai ke ujung kaki. Dia pasti akan berhenti di ujung kaki. Nafas kita. Huruf alif tu. Pasti dia akan naik di ujung umbun. Pasti nyambung dia kepada Allah. Jadi tak ada lagi kita nyambung tu tetap pada Allah, dan tetap dia lah juga mengesahkan. Jadi jangan itu huruf alif ni hebat, tak baru tahu. Maka tu jangan tertinggal kita dalam pengajian ni. Saya pun sendiri tak tahu, dikupaskan lagi, dihalusi lagi oleh Allah SWT. Sampai kalau minta maaf saya cakap, huruf titik pun kita tak pakai lagi dah. Padahal titik menandakan kalau mangkuk tu huruf mangkuk, dia bertanda di atas nun. Tapi kalau dia letak titik di bawah, dia kata barakatan bah. Itu pun kita tak tahu nak pakai huruf titik. Kau kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, titik itu ada tidak aku pandang sesuatu melainkan Allah dah dahulu. Itu huruf titik. Ya Allah. Jadi kita memandang Al-Quran huruf titik aja, dia punya tak nampak huruf titik lain melainkan engkau lah dahulu ya Allah. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Huruf titik. Ya Allah. Kalau kita nak pakai ilmu Nur Muhammad lagi, huruf nun tadi. Tak ada lain yang aku tenun, tidak lain yang aku makrifatkan, melainkan huruf titik itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah. Bercahaya-cahaya gitu. Hingga malaikat akan kagum dia ingat cahaya Nur Muhammad. Kerana cahaya Muhammad cahaya asal dia. Kasihlah dia kepada asal dia, ibu dia. Malaikat semua kasih akan kita. Pakai huruf nun aja. Nun wal qalami wa ma yasturun. Anta bin ni'mati rabbika bimajnun. Jadi gila kalau orang tengok huruf nun tu. Akan kelabut nanti orang datang rumah nanti minta ayat ni pula nanti. Jadi kenal diri, kenal Allah lah. Lagi baik situ. Macam-macam rahsia khazanah ayat Quran tu nanti akan dipecahkan. Yang kita ingat belajar ilmu ni, oh ayat Quran ni kita tinggal tak. Lagi kita halusi. Lagi kita nak duduk kat makam dia. Kita duduk kat makam dia betul-betul. Takut kita nak baca kosong. Tahu Syekh Abu Yazid Al-Bistami, wali Allah, Kutubul Ghaus zaman dia tu. Dia belajar dengan guru dia macam mana style. Sampai ke ayat, dia mengatakan apa ayat dia kata? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dia berhenti. Ustaz guru minta maaf saya nak balik. Kenapa saya nak balik? 2 tahun dia berbakti pada mak bapak dia dulu. Sampai semua mak bapak dia dah meninggal, baru dia datang balik. Kenapa apa? Allah suruh tetap bersama dengan Allah dan juga berbakti kepada walidaini ihsan, berbuat baik. Dia berhenti, dia tak nak pakai ayat lain lagi, dia terus. Dia betul-betul faham maknanya walidaini ihsan. Dia buat betul-betul. 2 tahun mak bapak dia dah apa? Wafat apa semua, baru dia datang balik sambung ayat tu. Boleh kita ikut macam tu. Tapi dia tu kekasih Allah. Bukanlah saya cakap tak boleh baca Quran banyak-banyak, bukan. Tapi Allah tu lebih suka kita memakamkan. Makam tu mana merasai, betul menjiwai. Kerana setiap huruf alif ba tu semua ada makam-makam istana dia di sisi Allah. Sisi Allah ada istana-istana dia. Apatah lagi bila-bila perkataan yang dicantumkan oleh Allah. Contoh bismillah tadi kan. Ya Allah. Kalau kita tahu rahsia bismillah tadi kan. Tak nak kita tinggal itu tadi. Itu tadi. Tadi beruntung kita bila duduk dalam makam ni tadi. Kita tidak ada rasa kesombongan. Pasal kita tahu satu huruf kan. Huruf alif pun jatuh ke bumi pun kita takut dah. Nak biarkan dia bawah. Bayangkan. Merhargai kita, berakhlak kita dengan mukjizat Allah. Mukjizat Allah ayat Quran tu. Walau satu huruf jatuh pun kita jangan letak ni Yasin kat bawah. Kita punya takut, kita punya hargai dia tu sebab kita merasai makam dia. Huruf alif pun dah tinggi darjat dia. Apa lagi Yasin kalau letakkan bawah. Berapa banyak huruf alif di situ kalau letakkan bawah. Begitu akhlak dia tadi akan datang. Kerana Allah Ta'ala bagi tahu orang ahli Allah tu adalah orang ahli Quran. Ahli Allah tu ahli Quran. Dia bukan maksud saya dia membaca Quran, bukannya tak boleh baca. Ahli Quran tu maknanya dia memakamkan dia setiap macam Abu Yazid Al-Bistami tadi. Dia tak baca banyak-banyak, dia baca dia nak makamkan macam mana. Kadang-kadang dia tu dah habis khatam Quran, tak pernah khatam Quran. Kenapa? Ini pun aku tak lepas lagi ni makam Bismillahirrahmanirrahim. Bukan makna dia tak baca, dia baca juga tapi dia memakamkan tu dia baru sampai situ aja. Sayyidina Umar pun gitu juga, dia tak berani dia nak khatam hari-hari. Sebab apa? Makam dia tak selesai. Kita hanya kata khatam, tapi bahasa diorang dia bukan khatam. Khatam tu mesti satu makam tu satu khatam. Maknanya 6,665 ayat tu tak larat kita nak khatam. Tak sempat hidup kita nak apa. Tapi setiap satu makam yang kita amalkan, kita terpilih jadi awliya Allah. Tapi kalau kita baca ya kita tak makamkan, maknanya hanya terlepas di kerongkongan kata Rasulullah. Bukan saya tak bagi baca, bukan Nabi tak bagi baca, tapi jangan sampai hidup kau jadi ulama orang yang arif tentang sampai di kerongkongan kau. Engkau hanya banyak baca kitab ni. Aku dah baca ni semua, aku dah tahu kitab ni dah.
tapi kau belum mengamalkan. Oh, nanti baru kau tahu. Jadi Allah tu banyak mana pun Allah tengok titiknya adalah amalkan kau sampai tak benda makam dia. Apa makam dia tadi? Quran tadi, makam dia tadi. Surah Yasin aja. Yasin wal Quranil makam dia pada hakim. Hakim tu kebijaksanaan Allah. Jadi kita jangan bergantung kepada kebijaksanaan Allah. Bukan bijaksana kita pada ayat tu. Jadi baca Quran banyak-banyak tapi jangan bergantung pada ayat, bergantung pada kebijaksanaan Allah. Wal Quranil hakim. Quran tu kehimpunan dia pada kebijaksanaan Allah SWT. Dapatlah kita hikmah nanti ayat Quran tu, huruf titik, huruf alif. Sebab kita tak bergantung pada ayat tapi bergantung kepada hikmah. Yasin wal Quranil hakim. Insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Nanti insya-Allah ada masa kita akan ataupun habis talk ni boleh kita buat macam mana nak menguraikan lagi, iaitu tentang makam, kata Pak Angah tadi, istana kiblat tadi. Kiblat tubuh istananya Kabatullah, tubuh. Kiblat hati istananya adalah Baitul Ma'mur. Kiblat nyawa istananya Arasy, dan kiblat roh istananya Fa'in Naman Tualu Fasama. Di mana kamu hadap roh kamu, situ wajahul Allah. Kerana roh tu rahsia Allah, dan sesungguhnya roh tu tidak lain, yang memandang Allah itu tidak lain Allah. Kenapa dikatakan kiblat tubuh itu menghadap kiblat Kabatullah? Kerana tubuh itu hanya syariat. Kita baca ibaratnya Bismillahirrahmanirrahim, itu baru kiblat tubuh. Kita baca Quran tu hanya baru berkiblatkan tubuh. Lepas tu kalau kita membaca dengan nama Allah, Engkau lah pengasih penyayang atau pemurah dan penyayang ya Allah, Engkau dah memasuki kiblat hati, iaitu Baitul Ma'mur. Memahami itu Baitul Ma'mur. Maka tercari pula Baitul Ma'mur ke mana pula. Baitul Ma'mur tu kita memahami maksud yang kita baca tu Baitul Ma'mur lah tu. Dan kita, nyawa tu adalah kita menyelami makam. Kalau kata Bismillahirrahmanirrahim, kita dah berkehidupan dengan kasih sayang. Maknanya tu dah kita capai kiblatnya nyawa. Dan keseluruhan hidup kita sentiasa merasakan, kita ke mana pun roh kita berkhayal, ke mana kita dah nampak Allah dahulu, bahawa kita telah mencapai kiblat makrifat, iaitu kiblat roh. Selesailah. Bawalah dalam solat gitu juga. Luar solat pun gitu juga. Itu rahsia dia. Ya, jangan ingat saya mencipta-cipta pula. Ini semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada Sayyidina Ali. Ali, kiblat ada 4. Kalau barang siapa satu gagal, gagallah. Apa tu ya ayahandaku ya Rasulullah? Tak lain kiblat tubuh tu hati, kiblat nyawa, kiblat tubuh itu Baitullah, kiblat hati itu Baitul Ma'mur, kiblat nyawa itu Arasy Allah, dan kiblat roh tu Fa'in Nama Tualu Fasama, manapun kamu hadapkan di situ wajah Allah. Itu Rasulullah SAW bagi tahu kepada Sayyidina Ali, dan dikupaskan tu tadi. Macam mana dalam ni kita tak pernah jumpa? Itu lantak korang lah, kau tak pernah jumpa. Kerana kau mengaji bukan kepada ahli Allah, kau takkan jumpalah perkara macam ni. Kau belajar kedoktoran, belajar jantung, kau dapat pengalaman jantung lah. Orang sakit gigi kau boleh kau ubat? Boleh tak? Kau pakar PhD, kau kan bagian jantung aja. Kalau orang tu datang sakit gigi kau boleh ke? Kau doktor juga, tapi jadi bidang agama ni luas. Tapi kau jangan mencuba-cuba orang ahli Allah. Kerana ahli Allah ni dia ibarat dia memiliki pintu gudang ilmu. Maknanya dia tu mengetahui ilmu-ilmu yang datang daripada Rasulullah. Maknanya orang mengambil daripada pintu makam Rasulullah, dia tahu dia macam Sayyidina Ali juga. Arif billah. Itu dia. InsyaAllah bersyukur kita kepada Allah SWT. Kerana Allah telah mengurniakan kepada kita. Bukanlah kita ni hebat, tetapi Allah yang
menganugerahi kepada kita. Untuk tak lain nak menunjukkan dia yang esa, dia yang agung. Bukan kita, tak ada apa kita. Tu insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.